Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, just sharing-sharing. I hope you all semua dalam keadaan sihat, sentiasa dirahmati Allah, sentiasa istiqamah dengan ibadah yang kita lakukan walaupun sekecil apapun. Okay, I nak share sikit tentang bantu because I see ramai orang it's not recently actually perkara ni terjadi dalam hidup kita soal kita membantu orang atau orang membantu kita. Cuma ramai di antara kita masih belum faham tentang bantu, perkataan bantu ni. Jadi dalam agama kita kita digalakkan untuk membantu sesiapa yang memerlukan bantuan. Itu sangat digalakkan dalam agama kita. Bukan soal pahala je, tapi kita dapat membantu kerana memudahkan urusan orang lain. Dan dengan itu semoga Allah juga memudahkan urusan kita. Tapi soal bantu ni sekarang kita nak kena faham bantu yang macam mana. Okey, kalau kita nak bantu seseorang itu, kita kalau boleh kita bantu secara ikhlas. Maksudnya ikhlas tu kita jangan mengungkit, jangan mengingat apa yang kita bantu dia, jangan mengharapkan apa-apa. Like I ever said, jangan mengharapkan even perkataan terima kasih or thank you. Kita jangan mengharapkan satu hari nanti dia tolong kita, ataupun bila satu hari nanti dia, orang yang kita bantu ni buat sesuatu yang menyakitkan kita, mengecewakan kita. Kita tak boleh teringat atau ungkit, dulu aku tolong dia, dia tak sedar diri. Angin agak kuat hari ni. Okay, so kita bila kita bantu tu kita nak kena ikhlas, dan walaupun apa yang dia lakukan dengan kita, balasan buruk apa, kita jangan hiraukan. Yang penting kita dah bantu dia dengan ikhlas dan kita serahkan pada Allah. Dan lagi satu, bila kita bantu orang, bila kita kata kita nak bantu, for example ada orang ni, kita okay tak apa aku tolong kau. Bila kita dah katakan kita nak tolong orang tu, nak bantu orang tu, kita tanya diri kita sendiri, apakah kita betul-betul bantu ataupun kita nak something in return. So ramai orang yang menggunakan perkataan, okay I will help you, aku akan bantu kau, tapi bayarannya gini. So bila kita bantu minta bayaran, itu bukan bantu lagi. Kita boleh kata okay aku boleh memudahkan urusan kau, aku ada cara boleh memudahkan urusan kau dengan servis. Tapi kita jangan katakan ya saya boleh bantu, ini uruskan ini pendaftaran atau apa. Bila kita dah katakan kita nak bantu tapi kita letak harga duit, bayaran negeri, so that is not bantu. Okay, so kita nak kena faham. Another thing is, bila kita nak bantu tu, kita kalau boleh bantu sebanyak mungkin. Jangan kita bantu orang tu separuh jalan. So kalau kita kata kita nak bantu orang untuk kerja di luar negara, okay, bila kita nak bantu, kita jelaskan kita punya akad tu, perjanjian. Okay, aku boleh bantu kau datang kat sini, then after that bantu kau sampai ke ejen, then after that aku tak boleh bantu kau. Tu terserah antara kau dengan ejen macam mana urusan kau, aku tak boleh lanjutkan. So aku boleh bantu sampai ke tahap ini. Okay, jadi dia tahu sampai mana dia nak kena prepare. Ataupun okay, aku nak bantu kau dalam urusan pekerjaan kau, mungkin marketing ni semua. Jadi kita pun nak kena tahu sampai sejauh mana. Kita jangan katakan kita nak bantu seseorang itu, lepas tu kita lepas tangan. Seperti kita nampak orang buta yang ingin seberang jalan. Kita kata kita nak bantu dia, kita pegang dia, kita bawa dia ke seberang jalan. Tapi separuh jalan tu kita terus lepaskan dia. Kita tak bilang dia okey dah sampai kat sini dan kau harus belok kiri dengan selamat lagi. Kita terus lepaskan dia. Bila dia minta bantuan lagi, dia kata aku nak ke toko ini, boleh bawa aku. Terus kita sebenarnya kita mampu tapi kita tak nak tolong. Kita kata dah aku dah tak boleh tolong lagi. Jadi kalau boleh, bila kita nak bantu orang tu, kita jelaskan kita punya akad, sampai mana tahap yang kita boleh mampu. Yang sebaiknya kita boleh katakan saya boleh bantu semaksimum mungkin dengan apa yang saya dengan apa yang saya mampu bantu. Jadi kalau lebih daripada kemampuan saya tak boleh tolong. Because ramai orang yang kata nak bantu, dia masih boleh bantu lagi, tapi
kerana ada some masalah or something, dia terus tinggalkan. Jadi orang yang dia nak bantu, yang mengharapkan bantuan dia tu agak blur, tak tahu apa nak lakukan. Jadi kita cuba bayangkan kenapa bila kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bantu kita, tapi apa rasa kita bila Allah bantu kita tapi kita sendiri yang apa buat sesuatu perkara tu separuh jalan. Jadi macam mana Allah nak bantu kita bila kita dengan alasan-alasan kita. Kita mula katakan tak boleh terlalu jauh. Ini saya kasih contoh Kita doa, kita minta Allah kasih kita pekerjaan, kita nak kerja, nak cari rezeki yang halal kerana kita tak ada pekerjaan. Bila kita dapat pekerjaan, kita sendiri yang membuat alasan tu. Kita tak bersyukur pada Allah. Kita kata, alamak kerja ni terlalu jauh, aku tak ada duit ongkos tambang pergi kerja, aku tak ada duit makan. Kita tak nak cari solusi, tapi kita tolak rezeki yang kita ada. Ataupun kita dah dapat kerja, kita kata kerja ni susah, aku tak boleh buat, dan kita tinggalkan. Padahal Allah dah kabulkan doa kita untuk kita memulakan sesuatu dengan satu step yang kita dapat kerja, tapi kita menolak itu dengan alasan-alasan kita. Jadi kita nak kena sentiasalah bersyukur dengan pemberian Allah, praktis bersyukur walaupun sometimes kita rasa pahit untuk bersyukur kita harus praktis untuk bersyukur dengan apa saja keadaan. Dan apa saja yang kita ingin lakukan, kita niat, kita lakukan kerana Allah. Kita nak belajar, ingat niat kerana Allah. Aku nak ke negara ini kerana Allah, kerana aku ingin mencari rezeki, kerana aku ingin mendapat ilmu, kerana aku ingin jumpa orang-orang baik ataupun customer. Jadi Allah akan permudahkan. Bila kita punya niat salah, kita nak ke satu negara tu ataupun satu tempat tu, niat kita tu bukan kerana Allah, di situlah permulaan masalah yang kita akan hadapi. Jadi ada banyak ujian-ujian yang kita harus tempuhi. So I guess itu je yang I nak share kali ini. InsyaAllah when I free, we will share again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.